Walid Al-Mughirah ini ialah kafir Quraisy yang mana kerja dia di zaman-zaman Mekah, dia membawa berita-berita fitnah. Adapun mengenai Walid bin Uqbah, nanti kita akan cerita tiba pada ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang berada di tangan kita, kalau kita tak gunakan untuk tujuan yang baik, nescaya kita gunakan untuk tujuan yang tidak baik. Sebab itu perkara ini adalah harus, tetapi dia boleh membawa kepada haram kalau kita buat pada tempat yang haram. Ma'adal ilal harami fahuwa haramun. Satu perkara yang membawa kepada haram, dia akan jatuh kepada haram. Saya nak sebut bahawa kalau dulu kalau orang sakit, kita kena jumpa dia, kena ubat dia, kena baca depan dia. Tetapi dengan canggihnya teknologi pada hari ini, kita boleh baca lagi jauh. Kalau orang sakit dekat Brunei, kita guna telefon saja. Maknanya bila kita cuba teknologi itu, memang boleh membawa kebaikan. Orang sakit di Brunei, kita ruqyah daripada Malaysia saja. Dengan cara minta dia loudspeaker handphone dia, letak tepi orang yang sakit, kita baca dari Malaysia. Memang alhamdulillah, memang berhasil, dan memang berhasil. Beberapa kali dah saya cuba, alhamdulillah memang berhasil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca kat Malaysia, orang tu dekat Brunei, orang tu dekat New Zealand. Memang boleh. Kerana kita tidak mampu untuk pergi jauh. Kadang-kadang dengan sebab halangan-halangan tertentu. Kadang-kadang yang sakit pun orang susah, dia tak mampu nak datang. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak pergi. Ada pula kekangan-kekangan macam PKP ini. Lalu bila kita baca dengan izin Allah, alhamdulillah. Ada orang tu dia nak melahirkan anak. Ketika nak melahirkan anak itu, tiba-tiba masuk jin, diganggu oleh jin. Lalu dalam keadaan dekat labor room tu, even suami dia, doktor tak pernah akan masuk. Dalam keadaan yang tertentu, doktor tak pernah akan masuk. Jadi macam mana? Doktor kata cuba cari mana-mana ustaz. Apa yang saya buat? Saya minta minta dia punya waris letakkan handphone dia tu kat sebelah dia. Buatkan loudspeaker. Kita baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita baca ruqyah dari jauh. Tetapi nak sebutnya tanpa kita bertemu, tanpa kita duduk di hadapan dia, memang boleh. Maknanya alhamdulillah, memang keluar jin tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya sebut di sini ialah teknologi ini kita yang uruskan dia. Adapun dalam keadaan kita boleh menggunakan teknologi itu untuk membuat perkara yang baik. Sebab dengan berkembangnya teknologi, kepesatan yang begitu dahsyat, orang kata sebut pada zaman-zaman dulu, iaitu proses globalisasi. Sehingga ada term-term yang tak berapa sihat, antaranya menyebut bahawa impossible is nothing, tidak ada perkara yang mustahil, sampai kepada tahap bahawa semuanya boleh. Tidak ada nilai dosa pahala, dosa pahala, syurga neraka, halal haram, semua disapu belaka. Kerana apa? Kerana hanya kita berpegang bahawa teknologi itu kita boleh gunakan sewenang-wenangnya. Namun kita kena ingat sebagai orang Islam, teknologi itu boleh membawa kepada dosa, boleh membawa kepada pahala. Jadi seperti mengumpat yang namanya al-ghibah, begitu juga menggadu domba hari ini, mengaburkan fitnah, dia juga satu perkara yang lebih kuat, maknanya lebih aktif dengan bantuan daripada teknologi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Walid bin Al-Mughirah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Yang ni mengenai isteri Abu Lahab. Tapi ayat yang saya bacakan tu tadi, hammazim masya'im binamim, iaitu yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Ayat ini para ahli tafsir mufassirin mengatakan ia turun berkenaan dengan Walid bin Al-Mughirah. Apa cerita Walid bin Al-Mughirah? Walid bin Al-Mughirah ini seorang sahabat Nabi. Walid bin Al-Mughirah ini seorang
Walid Al-Mughirah ini iaitu, minta maaf, itu Walid bin Uqbah, minta maaf. Walid Al-Mughirah ini ialah kafir Quraisy yang mana kerja dia di zaman-zaman Mekah, dia membawa berita-berita fitnah. Adapun mengenai Walid bin Uqbah, nanti kita akan cerita tiba pada ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. InsyaAllah kita akan cerita tentang Walid bin Uqbah. Adapun Walid bin Al-Mughirah ini ialah salah seorang pembesar Quraisy. Siapa dia? Ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah ini ayah kepada seorang sahabat yang hebat, iaitu Khalid bin Al-Walid. Dia ni antara pembesar yang kita panggil Zu'ama, pembesar Quraisy yang banyak menentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkahul Mukarramah. Jadi antara kerja dia sama macam juga Abu Lahab dan juga isteri dia, iaitu Hammazim Masya'im bin Namim. Dia kesana kemari, dia membawa apa? Membawa berita-berita fitnah untuk mengenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa imra'atuhu hammalatal hatab, iaitu dan begitu isterinya pembawa kayu bakar. Surah yang biasa tuan-tuan dengar daripada juzul amma, iaitu surah Al-Masad. Tabat yada abi lahabi wa tab. Maknanya Allah menceritakan usaha gigih yang dilakukan oleh Abu Lahab dalam menggagalkan kerja ataupun dakwah Rasulullah di Makkah, yang mana kerja ini disokong oleh isterinya, yang mana isterinya dikisahkan isteri Abu Lahab ialah orang yang suka memfitnah dan hobi membicarakan orang. Riwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namamun, la yadkhulul jannata namamun. Jamak dari namimah itu apa dia? Namam. Tidak masuk syurga, kata Rasulullah, orang yang suka menggadu domba, orang yang suka menghambur fitnah, orang yang suka menyebarkan fitnah, orang yang suka bergosip. Arti kata lain, gosip yang kita rasa lembut sebagaimana membawang, itulah antaranya perkara yang cukup besar. Arti kata lain, orang-orang macam ini, orang-orang yang disebutkan satu perkara yang kalau kita sebut perkara yang namanya fitnah itu sangat besar. Dan kalau dikaitkan pula fitnah yang paling sensasi, yang paling pedih, yang paling menyakitkan apabila berhubung dengan seks. Sebab itu dalam Islam, bagi orang yang menuduh zina, orang yang menuduh zina, dia duduk dalam kategori hudud. Maksudnya bila sebut hudud, maka dia kategori huququllah, hak Allah. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jazak. Minumlah Tanwir Koko terbaik.